Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qail jalla fi 'ulah fi muhkami kitabih li habibihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wal-Qail subhanahu wa ta'ala ta'diban liman kanu hawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد القائل أدبني ربي فأحسن تأديبي. والقائل صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما بعد. Beliau Al-Habib Husin Al-Haddad memulakan daripada tausiah beliau dengan muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an kepada memuji kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad di atas bukit bergerti yang luhur. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam firman yang lainnya kepada orang-orang yang berada di sekeliling baginda Nabi SAW agar supaya mereka beradab bersama baginda Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara baginda Nabi SAW, dan janganlah kalian mengeraskan dan menguatkan suara kalian sebagaimana kalian berucap bersama dengan orang-orang yang seumpama kalian bila mana bersama dengan baginda Nabi SAW. Apabila kalian berbuat yang sedemikian, maka dikhawatirkan akan dihapuskan daripada amal perbuatan, amal ibadah kebaikan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian tidak mengetahui dan tidak merasai yang sedemikian itu. Dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau menyatakan, Allah Subhanahu wa taala Tuhankulah yang telah mentarbiyah dan mendidik aku dengan adab-adab dan budi pekerti. Dan dalam sabdanya yang lainnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain melainkan untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang mulia. يقول سيدنا عبد الله بن مبارك رضي الله عنه، هذا الإمام العظيم عبد الله بن مبارك كان يحج عاما ويغزو عاما، فقيه العرب والعجم، إمام من الأئمة. يقول نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. Berkata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, beliau adalah salah seorang yang hebat, seorang yang agung, seorang yang alim. Beliau adalah orang yang senantiasa mengerjakan ibadah haji pada tiap tahunnya, dan juga pada tahun berikutnya akan keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah seorang yang sangat-sangat ahli ilmu dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan kita ini semuanya lebih memerlukan kepada adab ataupun akhlak, walaupun itu hanya sedikit saja berbanding dengan ilmu yang banyak sekali. Wa yaqul الإمام الشافعي رضي الله عنه قال لي مالك ابن أنس شيخه إمام دار الهجرة، قال لي يا محمد اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا، كناية عن أن الإنسان بأدبه لا بعلمه. فمقدار العلم من الأدب أن يكون بمقدار الملح من الدقيق. كيف يكون مقدار الملح؟ إذا أراد أن يطبخ أو أراد أن يخبز أو أراد، يكون الملح شيء بسيط والدقيق يكون كثير. استزد من العلم وخذ من العلم الشيء الكثير، ولكن اجعل مقابله أدبا أضعافا مضاعفة. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan pernah satu ketika berucap atau menasihati kepada aku, guruku, yaitu Sayyidina Malik bin Anas. Beliau adalah termasuk ulama di kota Madinah ketika itu yang terkenal di zaman beliau. Beliau menasihatkan kepada Imam Syafi'i, wahai Muhammad, jadikanlah ilmumu itu ibarat daripada garam, dan sedangkan adab dan juga akhlakmu ibarat tepung. Maka ini adalah satu gambaran. Hendaklah kita menjadikan diri kita di dalam penilaian kita lebih kepada akhlak dan adab kita.
Maka seumpama orang yang ingin untuk nak membuat roti ataupun makan-makan yang lainnya, tentunya ianya akan lagi memperbanyak daripada tepungnya berbanding daripada garam. Bermaksud, jadikanlah ilmu itu yang mana adab dan akhlak ini adalah lagi banyak berbanding ilmu yang kita miliki. ويقول الإمام عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله قال خدمت الإمام مالك ابن أنس 20 سنة، سنتان فيها تعلمت العلم، و18 سنة تعلمت فيها الأدب، فيا ليتني جعلت 20 سنة كلها في الأدب. Sehingga pun dikatakan oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Qasim, beliau salah seorang juga murid daripada Imam Malik. Beliau mengatakan, aku berkhidmat dan juga belajar kepada Imam Malik selama 20 tahun. Yang 2 tahun pertama aku belajar tentang ilmu agama. Yang 18 tahun baginya ini aku belajar tentang adab dan akhlak. Akan tapi andai kata dalam 20 tahun itu aku gunakan untuk mempelajari adab keseluruhannya. إذن الأدب عليه مدار كبير، حتى من كلام السلف الصالح يقول الشيخ عمر بن مخرمة رضي الله عنه: من لا تقرب إلى أهل المعرفة ما قرب. الذي لا يتقرب إلى المعرفة ما قرب، بعيد يعتبر كل البعد. من لا تقرب إلى أهل المعرفة ما قرب، والقرب عاد وبقى ممن تقرب أدب. ويقول سيدنا عبد الرحمن السقاف رضي الله عنه وأرضاه: من لا له أدب فهو دب. فاهم يا عم حسين إيش معنى دب؟ دب يعني ثور ما يفهم، قليل. صاحب الأدب هو صاحب ما شاء الله الخير كله، والذي جمع الخير كله صاحب الأدب. Dan sehingga pun dikatakan oleh Syekh Umar bin Makhramah di dalam sebuah syairnya, beliau mengatakan, tidaklah ada kebaikan tidak akan mendapatkan kebaikan dari seorang wali ataupun orang yang punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka yang ingin merapatkan diri kepada mereka para aulia, orang-orang yang dekat dan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang berhampirkan diri ataupun punya ikatan hubungan kepada orang-orang yang bermakrifat kepada Allah ataupun para aulia, itu ianya diperlukan adab untuk mendapatkan keberkatan para wali tersebut. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Abdul Rahman As-Segaf, beliau mengatakan bahawa barang siapa yang tidak mempunyai adab, maka ianya tidak jauh seumpama daripada hewan yang disebutkan oleh beliau adub, yakni beruang ataupun hewan yang tak mempunyai adab. Maka perbezaan kita dengan hewan adalah ianya dibezakan dengan adab. الأدب أيها الأحباب في الله موضوع كبير متشعب، والأدب مطلوب من الإنسان أن يقوم بهذا الأدب مع كل من له عليه حق. ففي المقام الأول ممن لهم عليك حق الله سبحانه وتعالى. الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ما هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ الأدب مع الله سبحانه وتعالى يكون أدبا ظاهرا ويكون أدبا باطنا. الأدب الظاهر مع الله أن تراقب الله في كل حركاته، فإذا راقبته فأنت متأدب معه، لن تصدر منك إلا ما يرضي الله. فإذا لا ينبغي أن يراك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. Pembahasan tentang adab ini adalah merupakan pembahasan yang sangat besar dan luas. Sedangkan cabangnya pun bermacam-macam cabang yang berkaitan dengan adab ini. Sedangkan yang dituntut pada setiap manusia, ianya hendaklah beradab kepada siapapun yang punya tuntunan hak kepadanya. Yang tiada lain utamanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita tunaikan. Maka hendaklah kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud adab kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita beradab kepada Allah secara zahir ataupun secara batin, secara terang-terangan ataupun yang tidak secara nyata. Secara zahir yakni kita beradab agar supaya tidak sampai apa yang kita perbuat ini melainkan apa-apa yang mendatangkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita usahakan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tidak mendapati kita di dalam segala bentuk perintah yang telah diperintahkan kepada kita, dan jangan sampai kita mendapati terjumpa kepada kita di dalam bentuk perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala larang daripada perbuatan tersebut. Wa min al-adab ma'a Allah Subhanahu wa taala أن يحضر قلبك في الصلاة. هذا أدب مع الله سبحانه وتعالى. فإذا دخلت في الصلاة وقلت الله أكبر وهناك في قلبك من تعظمه أكبر من الله فقد أسأت الأدب. وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين وقلبك غافل فأنت كاذب، أسأت الأدب. فكيف تقبل على الله سبحانه وتعالى
في الصلاة التي هي الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى ثم تسيء الأدب. قالوا من أساء الأدب في الصلاة وهي الحضرة، من أساء الأدب في الحضرة رد إلى الباب، ومن أساء الأدب في الباب رد إلى سياسة الدوام. فلا بد ما تكون حاضر مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الشيخ ابن المغري تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورة صلاة أقيمت يعلم الله أنها بفعلك هذا طاعة كالخطيئة. Di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita menghadirkan hati kita di dalam solat kita. Tidak lalai dan lupa di dalam solat kita. Hendaklah ketika mana kita bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, jangan sampai ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita yang kita agungkan lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Akan tapi pada masa yang sama hati kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini di antara bentuk tidak ada adabnya kita di dalam solat kita. Maka hendaklah kita dituntut untuk beradab di dalam solat kita. Kerana sesungguhnya bila mana kita tidak beradab di dalam solat kita, maka hakikatnya kita bukan melaksanakan ibadah atau berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi boleh berbentuk solat tersebut dalam bentuk kejahatan ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Mukri, beliau mengatakan dalam sebuah syairnya, solat yang kau tunaikan dalam keadaan kau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ianya lebih kepada keburukan daripada kebaikan dalam bentuk solat tersebut. من الأدب أيضا مع الله سبحانه وتعالى أن يصل بك الأمر إلى أن تراقب الله وتتأدب معه حتى في خلوتك. حتى في خلوتك، كيف حتى في خلوتك؟ قالوا بأن تلاحظ مع الله سبحانه وتعالى هذا الأدب، لا تنكشف عورتك حتى وأنت في الخلوة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، والله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيا منه، أعظم من أي أحد تستحي منه، أعظم من شيخك، أعظم من أبيك، أعظم من صاحبك، أعظم من أي أحد. الله سبحانه وتعالى أحق أن تستحيا منه. أما بعض الناس قدر ما يدخل غرفة بس يعني ما شاء الله أول ما يدخل البيت بدأ يفسر ثيابه، دخل الحمام عريان، كبير في السن أحيانا ما في أدب، يدخل الحمام عريان، قد يمكن يغني على داخل الحمام، يغني في الحمام، هذه ما هي من الآداب، ما هي من الآداب. الآداب مع الله سبحانه وتعالى في كل حال أن تستشعر أن الله سبحانه وتعالى معك ويراك ومطلع عليك وحاضر معك ورقيب عليك ويسمعك ويفعل بكل شيء أن تفعله. ففي هذه الحالة إذا استشعرت هذا وأكثرت من هذا الذكر، الله معي، الله ناظري، الله حاضري، الله شاهدي، الله قريب مني، خلاص ما شاء الله تجد كل أوقاتك كلها في أدب. Dan juga di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita juga beradab di dalam ketika kita bersendirian, yakni ketika kita tidak nampak daripada orang lain. Bermaksud ketika mana kita berada di dalam rumah kita, hendaklah kita beradab juga kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk janganlah kita membuka aurat kita walaupun kita dalam keadaan bersendirian. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala ketika itu menyaksikan kepada apa yang kita perbuat. Kalaupun kita merasa malu bila mana ternampak daripada aurat kita daripada orang yang lain, maka hendaklah Allah Subhanahu wa taala lebih kita malui. Lagi kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala berbanding kepada siapapun, bahkan berbanding kepada guru kita sendiri, bahkan lebih daripada kepada orang tua kita sendiri. Allah lah yang patutnya lagi kita dahulukan di dalam kita mempunyai rasa malu kepadanya. Maka ketika mana kita berada di rumah, hendaklah kita tetap menutup daripada aurat kita, kerana ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada orang mereka bila masuk rumah saja mereka akan buka daripada pakaiannya, kerana ia merasa telah pun tidak nampak daripada orang ramai. Bila mana masuk kepada kamar mandi untuk nak mandi, maka ia mandi dalam keadaan telanjang, walaupun ia yang telah pun tua sekalipun. Maknanya ianya tidak mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah lagi setengah daripada orang ianya mandi dengan bernyanyi-nyanyian, yang mana ianya menunjukkan tidaknya ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang merasa dirinya senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ianya akan timbul dalam dirinya adab kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ianya dalam keadaan bersendirian. Terlebih lagi bila mana kita melazimi
daripada zikir ataupun bacaan yang disebutkan oleh Al-Habib sebentar tadi, yaitu Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Allah bersama aku, Allah senantiasa memandang kepada aku, Allah senantiasa hadir bersama aku, Allah senantiasa mengetahui apa yang aku perbuat. Maka dengan sedemikian akan timbul rasa bahwasanya kita senantiasa ditengok dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncullah adab itu sendiri dalam diri kita. وأيضا إذا المطلوب يعني أن تلاحظ الله سبحانه وتعالى في سائر حركاتك وسكناتك. هذا هو الأدب الظاهر. وأما الأدب الباطن أدب القلوب، ألا يخطر في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى، وألا تستعين في حوائجك إلا على الله سبحانه وتعالى، وألا تطلب النفع ودفع الضر إلا من الله سبحانه وتعالى، وألا تعظم إلا مولاك، ولا تركن إلا إليه. فإذا استشعرت هذا واستشعرت في قلبك أن كل نعمة أنعم بها عليك أنها من الله سبحانه وتعالى، فهذا من شهود الأدب مع الحق سبحانه وتعالى، الأدب الباطن. Itu tadi merupakan adab yang secara zahir, yaitu hendaklah kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak-gerik kita ataupun diamnya kita. Dan adab pun adab yang secara batin, yaitu adab yang berkaitan dengan hati kita. Hendaklah di dalam hati kita tidak terlintas melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengagungkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memandang satu kebaikan manfaat ataupun kemadharatan melainkan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak memohon perlindungan dari apapun melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita merasai hal sedemikian di dalam hati kita, maka akan muncullah hakikat daripada sifat adab kepada Allah Subhanahu wa taala secara batin. Maka dengan sedemikian kita akan dapat mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. في المقام الثاني المطلوب منك الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن تكون في مقام المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. اللي يناموا صحصحوا قام شاي يا عم حسين، خلوهم يشربوا شاي، صحصحوا لي شوية انجلوا. هذا لو احنا الآن فتحنا رقص ولا أغنية بيصحصحوا ما شاء الله، ولكن لا. أنا قلنا لكم في الأسبوع الماضي الشيطان رآه واحد من العارفين، رأى الشيطان في يده طبقين، طبق من رماد وطبق من عسل. طيب قال له: ها يا عدو الله، ايش هذا اللي معك؟ قال: هذا رماد وهذا عسل ماء. قال: ايش تعمل فيها؟ قال: اما الرماد فادخل الى مجالس العلم التي فيها نفع للانسان، والتي يعود فيها نفع على الانسان، الذي الله سبحانه وتعالى يذكرهم عنده، والذي تنزل فيها الرحمه، والذي قال: فارش عليهم الرماد. قال: حد ينعس وحد ينام وحد يتلاهى وحد هذا في مجالس العلم معروف. قالوا: أدخل إلى مجالس اللهو ومجالس الغيبة ومجالس النظر الحرام والمعاصي. قال: إيه؟ فألعبهم عسل. تجد ادخل إلى مجلس اللهو، هل تجد أحد ينعس في مجلس اللهو؟ ما في. ادخل إلى السينما، تجد أحد ينعس؟ أحد ينعس. ادخل إلى بار ولا كازينو من هذا اللي يرقصون، تجد أحد ينعس؟ أبدا ما تجد أحد ينعس. Dikisahkan satu ketika ada salah seorang wali yang ianya nampak kepada syaitan. Ketika itu syaitan membawa dua bekas. Yang satu ianya bekas berisi daripada pasir, kemudian yang satu lagi bekas berisi daripada madu. Kemudian wali ini pun bertanya: wahai syaitan, apa yang nak kau buat dengan dua bekas ni? Yang satu berisi pasir, yang satu berisi dengan madu. Maka syaitan itu pun mengatakan: bila bekas yang berisi pasir ini akan aku bawa ke tempat-tempat majlis ilmu ataupun majlis-majlis kebaikan, tempat-tempat di mana mereka menghadiri tempat-tempat kebaikan, maka akan aku taburkan daripada pasir-pasir tersebut untuk nak membuat mereka merasa letih, mengantuk ataupun menguap dan lain sebagainya, yang merasa tak selesa di dalam majlis tersebut. Kemudian apa yang kau perbuat dengan bekas yang ada madu tersebut? Syaitan pun mengatakan: aku bawa ke tempat-tempat lalai atau ke tempat-tempat kemaksiatan, ke tempat-tempat yang mana mereka luput daripada Allah Subhanahu wa taala dan bermaksud kepada Allah, maka aku akan
bagi madu ini ke dalam setiap mulut-mulut mereka supaya mereka merasakan kelezatan di dalam tempat-tempat kemaksiatan tersebut. Maka kita tengok tidak ada satupun mereka-mereka yang mungkin masuk ke tempat-tempat kemaksiatan dalam keadaan lalai ataupun dalam keadaan mengantuk ataupun tak segar badan. Akan tetapi mereka masuk dalam keadaan sangat-sangat happy dan seterusnya. Inilah apa yang diantara dilakukan oleh syaitan. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم أن تقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم بكمال المتابعة من حين تستيقظ من منامك حتى حتى تنام. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول عندما يستيقظ؟ وماذا يقول عندما يدخل الخلاء؟ أنت تعلم أن في الخلاء دخولك إلى الخلاء قرئ على الإمام الحداد في باب الخلاء وآداب الخلاء 70 أدب. 70 أدب. يعني قد ربما الواحد مننا لا يحافظ حتى على 3 آداب من هذه 70 أدب. ماذا قال الإمام الحداد رضي الله عنه بعد أن تليت هذه 70 أدب؟ قال من لم يحافظ على هذه الآداب فهو شيطان. Kemudian tahapan yang kedua yaitu adab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun adab bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan kita bermutabaah mengikut kepada sunnah-sunnah dan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dan contoh yang terbaik bagi kalian. Maka hendaklah kita mengikut kepada apa yang menjadi sunnah bagi Nabi SAW dan ajaran bagi Nabi SAW. Kita mengikut kepada sunnah bagi Nabi SAW semenjak kita membuka mata sampai kita memejamkan mata kembali. Di dalam adab kita tidur, adab kita makan, bahkan adab kita masuk tandas pun hendaklah kita laksanakan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ketika mana beliau dibacakan kepada beliau tentang 70 adab dan tata cara kita masuk ke dalam tandas. Mungkin kalau kita ini tak dapat untuk melaksanakan adab, walaupun sampai 3 adab sama sekalipun kita tak laksanakan di dalam melaksanakan adab untuk masuk ke dalam tandas ini, akan tapi dibacakan kepada Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad 70 daripada adab masuk ke dalam tandas. Maka beliau mengatakan selepas dibacakan adab-adab tersebut, barang siapa yang tidak mengamalkan 70 daripada adab masuk tandas ini, maka ia sama hanya dengan syaitan. والأدب أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحافظ ولا تغير نهجه ولا تبدل شريعته. فلذلك أنت عندما تقول في التشهد في كل يوم مش تقول السلام عليك ماذا؟ أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عند العرب في اللغة العربية معناه الأمان. فكان زمان في السابق إذا قال أحدهم حتى لقاتل أبيه السلام عليكم خلاص يأمن ذلك الشخص، وإن كان حتى قاتل أبيه يعني أنت في مأمن منه. هل قولك هذا السلام عليك أيها النبي أنت تقول للنبي أنت في مأمن مني؟ هل النبي يخاف منك؟ لا، وإنما معناه السلام عليك أيها النبي أنت في مأمن مني يا رسول الله من أن أبدل شرعك أو أخالف سنتك. هذا معنى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا معنى حقيقة الأدب التام. Adapun yang kedua, dalam kita beradab bersama baginda Nabi SAW, hendaklah kita senantiasa menjaga daripada syariatnya dan juga untuk tetap di dalam menjaga daripada lahja ataupun apapun tuntunan yang telah pun diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk tidak kita rubah sikit pun. Maka satu contoh ketika mana kita bertasyahud, kita mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabi. Maka hakikat ucapan salam itu adalah, maksud dia adalah bahwasanya keamanan ini engkau telah berada di dalam keamanan pada diriku. Pada zaman dahulu, di zaman jahiliyah ketika itu, bila mana seorang mengucapkan salam, maka bermakna orang yang diucapkan salam itu berada di dalam keamanan daripada orang yang telah mengucapkan salam. Kalau seandainya ada orang yang telah membunuh daripada orang tuanya atau bapanya, tanda bahawa ianya telah melupakan daripada permasalahan tersebut bila mana ianya telah mengucapkan salam kepada orang tersebut. Bermaksud engkau telah dalam keadaan aman daripada penuntutan balas daripada diriku. Akan tapi ucapan kita Assalamu alayka, kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi SAW, bukan bermaksud baginda Nabi SAW aman daripada keburukan kita ataupun tuntut balas kita. Akan tapi yang dimaksudkan aman di sini adalah bahwasanya engkau wahai Rasulullah
Rasulullah adalah aman daripada diriku untuk aku merubah daripada syariatmu ataupun aku melanggar daripada aturan serta syariatmu. Inilah diantara adab yang sebenarnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. الأدب مع الشريعة عليه مدار كبير. اسمعوا إلى هذا القصة. مرة من المرات في عهد سيدنا أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه من العارفين الكبار، سمعوا هو وطلابه برجل من الصالحين معتقد يقصده الناس ويذهبون إليه ويطلبون منه الدعاء، فاشتهر هذا الرجل حتى وصل الخبر إلى سيدنا أبي يزيد البسطامي أن هذا هناك رجل من الصالحين في المكان الفلاني، فقال لطلابه ولمريديه هيا بنا نذهب لزيارة ذلك الشيخ نستمد منه. فذهب أبو يزيد البسطامي مع طلابه فوجد هذا الشيخ قد خرج من المسجد، فحضرت ذلك الشيخ نخامة فلفظها إلى جدار المسجد من الخارج. الشيخ لفظ النخامة من جدار المسجد من الخارج. فلما رأى الموقف ذلك الموقف رأى أبو يزيد البسطامي قبل أن يكلم هذا الشيخ وقبل أن يقرب إليه قال لطلابه ارجعوا بنا. قالوا يا شيخ احنا جينا نزور هذا الشيخ. قال ارجعوا، لا يؤمن على أسرار الشريعة من لا يتأدب بآدابها. Adapun adab terhadap syariat bagi Nabi SAW ianya termasuk daripada setengah adab yang besar untuk adab kita bersama bagi Nabi SAW. Maka dikisahkan satu ketika di zaman Sayyidina Yazid Al-Bustami, beliau adalah salah seorang wali yang terkenal, orang yang hebat, orang yang tinggi martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu beliau bersama para murid-muridnya mendengar cerita ataupun kisah salah seorang lelaki di tempat yang jauh sana yang dianya dikenali oleh orang ramai sebagai orang yang soleh, orang yang ahli daripada dalam kebaikan. Ramai orang yang berziarah untuk mengambil keberkatan kepada orang tersebut. Maka Imam Yazid Al-Bustami pun mengatakan kepada murid-muridnya, mari kita bersama-sama untuk berziarah kepada si fulan orang yang soleh itu untuk kita nak mengambil keberkatan daripadanya. Maka dari tempat yang jauh beliau datang kepada lelaki yang nak dituju ini yang dikatakan ianya adalah orang soleh. Ketika mana beliau telah sampai di tempat daripada orang yang nak dituju ini, orang yang soleh ini keluar daripada masjid ketika itu. Dan ketika ianya ada di hadapan masjid, sebelum keluar daripada pintu masjid, ianya terasa ada kahak yang ada di dalam rongganya, sehingga ia nak keluarkan daripada kahak tersebut dari dalam masjid menuju ke ruang keluar masjid. Bermakna ianya mengeluarkan kahak tersebut di dalam masjid. Maka ketika melihat pemandangan yang sedemikian itu, Imam Yazid Al-Bustami mengatakan kepada murid-muridnya, marilah kita semuanya balik pulang ke rumah. Tak payahlah kita bertemu dan berjumpa dengan orang yang soleh itu tadi. Maka dikatakan oleh para murid-muridnya, kenapakah wahai Syekh, bukankah engkau ingin untuk nak berziarah dan mengambil keberkatan daripadanya? Maka Imam Yazid Al-Bustami mengatakan, tidak akan mendapatkan rahasia daripada syariat Allah Subhanahu syariat agama Allah Subhanahu wa taala, bermakna tidak akan mendapatkan kewalian daripada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak menjaga kepada adab dan tata cara di dalam syariat itu sendiri. Bermaksud beliau tidak melaksanakan adab di dalam adab ketika mana berada di masjid ketika itu. Ma min adabin mahmud illa wa Nabi sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa ala alihi qad arrafaka iyyah wa haddaka alaihi. ولم يرتح عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى إلا وترك الأمة على المحجة البيضاء. علمنا كل شيء ما نفعل في قيامنا في نومنا عند دخولنا إلى الخلاء. حتى سئل سيدنا سلمان قالوا أعلمكم نبيكم كل شيء؟ قال نعم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. إيش معنى حتى القراءة؟ أي آداب قضاء الحاجة، كيف تدخل وكيف تستر راسك وبماذا تدخل بأي رجل وكيف تخرج وماذا تقول وكيف تجلس وكيف تستر نفسك وعلى أي جانب تتكئ وكيف تتنحنح إذا لم يخرج منك شيء. هذا كله علمك النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وهذا يعني ينبغي عليك أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حقيقة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. Tidak ada satu pun perbuatan yang baik dan akhlak yang mulia melainkan ianya telah pun dituduh ajar oleh baginda Nabi SAW kepada kita umatnya.
Dan tidaklah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kita di atas muka bumi ini, melainkan beliau telah meninggalkan umatnya di dalam satu agama yang terang benderang, yakni ajaran yang telah sempurna, yang telah pun segala sesuatu diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari semenjak kita membuka mata sampai kita memejamkan mata kembali, bahkan dalam adab masuk ke dalam tanda sekalipun telah pun diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah satu ketika Sayyidina Salman, beliau ditanya, adakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kalian wahai para sahabat-sahabat Nabi segala sesuatu tentang dan kebaikan-kebaikan? Maka Sayyidina Salman mengatakan, ya betul, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan segala sesuatu kepada kita. Bahkan di dalam tata cara kita membuang hajat pun telah baginda ajarkan macam mana kita nak masuk tandas, kaki manakah yang kita dahulukan, macam mana kita di dalam tandas ketika kita hendaklah menutup daripada kepala kita, macam mana cara duduk kita di dalam kita membuang hajat. Bahkan bila mana hajat-hajat kita ini tak sampai keluar sepenuhnya, maka apa yang kita kena perbuat di dalam tanah nuh kita dan seterusnya. Itulah semua yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara sempurna kepada kita semuanya. والأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى أن تعظمه وأن تستشعر أنه كلام الحق سبحانه وتعالى الذي أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحق تنزيلا. أنزله الله سبحانه وتعالى وهو عبارة عن رسائل للمؤمنين كانوا يقرؤونها في الليل ويطبقونها في النهار. ماذا؟ كيف الأدب مع كتاب الله؟ الأدب أن تقوم لكتاب الله أول شيء لا تمسه إلا على طهارة. وإذا قمت وأخذت المصحف ينبغي أن تقبله وتضعه على رأسك، بل ينبغي لك أن تقوم إذا أحد أتى لك بالمصحف يعطيك إياه وهو قائم، تقوم تكريما وإعظاما لهذا المصحف. بل ينبغي لك أن تقوم لحافظ كتاب الله لما يحمله بين جنبيه من إيه؟ من كلام الله سبحانه وتعالى تعظيما له، كما ينبغي لك أن تقوم لشيخك وينبغي لك أن تقوم لوالديك، كذلك ينبغي لك أن تقوم إيه؟ لكتاب الله سبحانه وتعالى. وينبغي لك أيضا أن لا تمس هذا المصحف إلا وأنت على طهارة، على طهارة من الحدثين، هذه لها واجب يعني. وأن تتدبر ما فيه، تتأدب بما فيه، تتلوه وتتدبر ماذا قال الله سبحانه وتعالى حتى لا تكون ممن هجر القرآن، لأن هجر القرآن مراتب كثيرة. فإذا أنت استشعرت هذا كلام الله وتأدبت معه ورأيت صنته، بعض الناس يضع المصحف ويضع فوق الكتاب، يضع المصحف ويضع فوق الجوال، أو يضع المصحف يقرأ كما رأينا بعض الناس حتى تراه من أهل العلم، وهذا يقول عادي هذا المصحف ايش فيه؟ هذا مكان محل سيوف، هذا عادي يحط المصحف هنا، يحط المصحف هكذا ويضع قدمه عنده، لا إله إلا الله، هذا كلام الله ينبغي أن يحفظه. بل أنت عندما تحمل القرآن حملك للمصحف عبادة، والنظر فيه عبادة، تمام، وقراءته عبادة، ووضع يدك على الصدر عندما تقرأ أيضا عبادة. انظر كم عبادات في القرآن، النظر إليه أيضا كما قلنا لك. فإذا سؤال تأدب معه، ترفعه في أعلى شيء ينبغي أن يكون، هكذا قال أهل العلم، القرآن أعلى شيء، من بعده كتب العلم، من بعده كتب الحديث، بعد ذلك يعني كتب التفسير والحديث، بعد ذلك كتب العلم، وهكذا. لا ينبغي أن تخلط هذا مع هذا مع هذا، لا نصوا على هذه المسألة. ينبغي الإنسان أن يحذر. رأيت المصحف مع ولدك الصغير ينبغي لك أن تنتبه، من هذا الولد مميز ولا غير مميز؟ لا، ربما غير مميز هذا يعني يلعب به أو يرميه. إذا كان الولد مميز وهو يقرأ لا بأس يعني أن تعطيه شيء كما على بعض الأقوال. فهذا كله من الأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ينبغي الإنسان أن يراعيها. فإذا قام بهذا فهو ممن يعظم شعائر الله التي يقول الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Peringkat yang ketiga yaitu beradab kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Yakni dengan cara kita membaca senantiasa daripada Al-Quran tersebut ketika di malam hari, dan kita praktikalkan daripada apa yang telah pun dituntut di dalam Al-Quran ketika mana kita di tengah hari. Itu di antara cara kita nak menghormati ataupun beradab di dalam Al-Quran. Dan juga hendaklah kita membaca, tidak memegang, tidak menyentuh daripada Al-Quran melainkan dalam keadaan suci. Ini di antara daripada adab yang wajib ketika mana kita bersama dengan Al-Quran. Ada adab yang wajib, ada adab yang dianjurkan ketika kita bersama dengan Al-Quran.
Di antaranya yang wajib adalah tidak kita menyentuh Al-Quran melainkan dalam keadaan suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Dan hendaklah kita mengagungkan Al-Quran dengan meletakkannya di tempat yang tertinggi. Janganlah kita meletakkan di atas Al-Quran apapun daripada buku-buku, sama ada itu buku agama ataupun kitab-kitab yang lainnya selain daripada Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran di tempat yang tertinggi. Ada seseorang lagi, setengah orang meletakkan headsetnya di atas Al-Quran. Ini tidak termasuk daripada adab. Dan juga setengah daripada orang membiarkan daripada Al-Quran berada di bawah lantai sahaja, yang ia mengatakan tak apalah, ini hanya setakat kertas sahaja. Itu termasuk tidak ada adab kepada Al-Quran. Maka di antara adab kepada Al-Quran yaitu dengan meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Bahkan hendaklah kita bangkit berdiri bila mana ada orang nak membangkitkan Al-Quran kepada kita untuk kita terima dalam keadaan berdiri. Ini termasuk daripada mengagungkan dan adab kepada Al-Quran. Bahkan bila mana ada orang yang hafizul Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran datang kepada kita, hendaklah kita juga berdiri bangkit untuk meraihkannya, sebagaimana kita bangkit berdiri untuk meraihkan daripada guru-guru kita ataupun orang tua kita. Maka kita digalakkan pula untuk meraihkan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, kerana Al-Quran tersebut berada di dalam dadanya, untuk sebagai memuliakan dan menghormati kepada Al-Quran tersebut. Maka inilah di antara cara kita menghormati dan juga beradab kepada Al-Quran, agar supaya kita tidak membacanya melainkan kita praktikalkan daripada apa yang telah kita baca. Dan di antara daripada adab serta sopan santun kita dalam membaca Al-Quran, hendaklah kita duduk dalam keadaan terbaik, dalam keadaan suci. Sedangkan kita ketika membaca Al-Quran, kita membawa Al-Quran itu sendiri, ianya dikira ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memandang kepada huruf Al-Quran itu pun dikira ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melafazkan dan baca ayat-ayat Al-Quran, setiap hurufnya pun dikira pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita meletakkan jari kita ketika kita berusaha belajar untuk nak membaca sikit demi sikit daripada huruf Al-Quran, ianya pun dikira pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita menunaikan adab-adab yang seumpama ini, ketika mana kita berhadapan dengan Al-Quran, maka bermakna kita telah pun mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syiar-syiarnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa may ya'zim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu pertanda ketakwaan dalam hati seseorang. Wa min al-adab ma'al walidin mimman lahum 'alayka haqq al-adab ma'al walidin. Yaqul lahum bi maqam al-adab. أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان أن يكون والداه لا يزال على قيد الحياة. غنيمة. بابان يقول الحبيب محمد الوالدان بابان مفتوحان، إما إلى الجنة برضاهما عنه، وإما إلى النار بسخطهما عليه، وإن واحد فواحد. فهذا الأب مقامه أو حقه عليكم كبير. أول شيء لا تبادره بالكلام حتى يتكلم، وإذا تكلم أخفض نفسك له، ولا تؤشر إلى وجهه، لا تؤشر في وجه والدك، ولا تخاطبه وأنت جالس وهو واقف. إذا جاء والدك تقوم له. بعض الناس يمكن حتى طلبة علم عندما يجي أبوه كأن الأب ولا صاحبه، قال بدرهم أنه يتأدب مع الغير ولا مع صاحبه ولا مع شيخه أكثر من والده. يجي أبوه وهو جالس مبدل هذا ولا أمه، أيوه عاد بعضهم يقول يا أبوي الله يخليك ناولني كاس هذا أعطني هذا، أبوي طفي اللمبة معك وأنت خارج. هذا ما هو الأدب. أين الأدب مع الوالدين؟ تخفض الكلام وتأتي عندهم ومرحبا. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ينطرح الطراح. وهذا أيضا عسير على النفس، لأن الإنسان قد يتواضع مع الغير، يتواضع مع فلان ويتواضع مع هذا ويبدو أخلاق عند الناس ما شاء الله ما شاء الله، وعند الوالدين يعني إيه عليك سبحان الله. سبحان الله هذا بسبب المجالسة، بسبب أنك جالس معه ظهرت لك بشريات فصار عندك الأمر عادي، ولأن والدك لا يقدر يعمل لك شيء. وأما الناس أنت تخاف أن يطلعوا على هذه الأخلاق منك، فأنت تظهر الآداب أمام الناس وأمام الخلق وأمام والديك، لا تقوم بهذه الآداب. كان يقول سيدنا حامد بن عمر قال أنا إذا كنت بحضرة والدي ووقع الذباب على أنفي لا أخشى أدبا مع والدي. إيش هذا الكلام؟ آداب عظيمة. بل ينبغي للإنسان في اختيار الألفاظ مع والديه أن ينتقي من أجمل الألفاظ. كيف حالكم؟ تحت أمركم، تخاطبه بصيغة الجمع. بابا كيفك؟ كيف حالك؟
حالكم؟ ماذا تريدون يا سيدي؟ تحت أمركم أنا. انظر إلى والدك آخر الليل، هل يريد أحد أن يعمل له مساجد يلبسه تحت والد؟ كيف أنت يا أمي؟ هل تريدون من خدمة قبل أن تخرج؟ ما شاء الله. فإذا أصبحت والداك راضيان عنك فالله سبحانه وتعالى راضي، وإن أصبح ساخطين عنك فالله سبحانه وتعالى عنك ساخط، وإن كنت مرضي لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تقوم بحق الأدب مع الوالدين، وفي ذلك قصة. Adapun peringkat yang keempat adalah adab kepada kedua ibu bapa. Maka ibu bapa ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala, terlebih apabila kita dapat untuk hidup bersama dengan kedua-duanya semasa hidup kedua-duanya. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Habib Muhammad Al-Haddad, kedua ibu bapa ini ibarat dua pintu yang terbuka senantiasa. Sama ada ianya pintu yang akan dapat mengantarkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bila kita pandai untuk berbakti dan berkhidmat kepadanya, ataupun pintu yang akan menyampaikan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala bila mana kita berdurhaka kepada keduanya. Maka kedua ibu bapa adalah merupakan orang yang mempunyai hak besar kepada kita, yang hendaklah kita untuk beradab kepada keduanya. Di antaranya adalah kepada ayah kita. Maka hendaklah kita bila mana di hadapan orang tua kita beradab untuk tidak bercakap, melainkan bila mana orang tua telah mendahului terlebih dahulu bercakap. Kita janganlah memulakan untuk bercakap di hadapan orang tua. Dan jangan sampai kita menunjuk ke hadapan wajah ataupun muka daripada kedua ibu bapa kita di dalam bercakap. Dan jangan sampai kita menyuruh kepada mereka tentang hal-hal yang tidak sepatutnya atau tidak selayaknya. Maka ini termasuk adab kepada kedua ibu bapa. Setengah di antara anak-anak kita ataupun terkadang daripada penuntut ilmu sekalipun, ianya bila mana bercakap kepada orang tuanya, ia bercakap begitu sahaja. Ia dalam keadaan duduk, orang tuanya dalam keadaan berdiri. Maka ini tidak termasuk daripada adab. Hendaklah bila mana kita bercakap kepada kedua ibu bapa kita berdiri bila mana mereka keduanya dalam keadaan berdiri. Janganlah kita bercakap sambil duduk sedangkan keduanya dalam keadaan berdiri. Ini termasuk tidak daripada adab yang sepatutnya kepada kedua ibu bapa. Dan juga hendaklah kita menurunkan ataupun merendahkan diri kita di hadapan kedua ibu bapa kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayap harga dirimu di hadapan kedua ibu bapamu kerana rahmat kepada keduanya. Maka hendaklah kita berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan khidmat kepada kedua ibu bapa kita. Sama ada di tengah hari ataupun di malam hari, kita tengok adakah ayahanda kita ketika dalam keadaan letih nak memerlukan kepada khidmat kita untuk dipijit ataupun diurut, maka hendaklah kita tawarkan hal sedikit kepada orang tua kita, ataukah kepada ibu bapa ibu kita, adakah apa-apa yang perlu kita khidmatkan kepadanya, maka hendaklah kita melaksanakan hal demikian. Janganlah kita berbuat adab kepada orang lain lagi banyak berbanding kepada ibu bapa kita. Setengah daripada kita menganggap orang lain ianya lagi kita merasa beradab kepadanya berbanding kepada kedua ibu bapa kita. Kerana apa? Kerana kita hari-hari telah pun nampak dan tengok kepada ibu bapa kita. Kita dah rasa biasa dah, macam dari kepada kawan kita sendiri. Kerana kita hari-hari telah pun tengok kepada orang tua kita, jadi kita tak merasa hebat kepada ibu bapa kita, yang mana kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menghormat dan juga mendahkan sayap kita kepada keduanya. Maka apabila seorang telah pun mendapatkan keridhaan daripada kedua ibu bapanya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan ridha kepadanya. Akan tapi bila mana seseorang tersebut mendapatkan murka daripada kedua ibu bapanya kerana ianya derhaka kepada keduanya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada saat yang sama akan murka kepadanya, walaupun ketika itu kita telah berbuat perbuatan yang mendatangkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. كان لهارون الرشيد فيما يحكون ولدان، أحدهما اسمه الأمين والثاني اسمه المأمون. وكان أحدهما ذكي صاحب أدب والثاني مجذوب. فهذا أمه، الولد الذي ما عنده أدب هذا اسمه أمه زبيدة، كانت تأتي إلى عند زوجها وتقول: أنت يا هارون تفضل ابنك على ولدك،
تفضل هذا الولد ابن الزوجة الثانية على ابنه؟ قال أنا لا أفضله، لكن ابنك هو الذي يضع نفسه في هذه المواقف، أما هذا الولد فهو حاذق. قالت لا أصدق، ولدي أحذق منه. فدعا ولدها، قال انظر الآن، دعا ولدها قال تعال وأخرج أسود سواك كثير. قال ما هذا؟ قال لابنها ما هذا؟ قال هذه مساويك يا ابني، مساويك. حتى انتقال الألفاظ، هذه مساويك يعني سيئاتك أو الأشياء التي غير طيبة وغير جيدة منك أو ضد محاسنك. قال نظرتي؟ دعا ولده الثاني، قال ما هذه يا ولدي؟ قال يا سيدي هذه ضد محاسنك. شوف قال لفظ جميل، لم يصرح بها، قال ضد محاسنك. قال شفتي كيف الفرق؟ قال لا هذا ما هو مثال، ما لم أصدق، أعطني مثال ثاني. قال طيب تعال. جمع أولاده يوم الجمعة الصباح وقال الآن أريد كل واحد منكم يذهب ويأتيني بثور معمم. ثور معمم يعني عليه عمامة، يعني ثور معمم. أما الابن الذكي ذهب إلى المسجد وحضر الجمعة واستمع ما يقول الخطيب، وبعد أن فرغ من صلاة الجمعة وقف عند باب المسجد. هذا ولده الذكي ومعه الحراس، وكل ما جاء أحد من هذا، كانوا زمان يلبسوا العمائم كلهم، كان كل ما جاء أحد قال تعال. ماذا قال الخطيب؟ إذا أجاب نعم قال الخطيب كذا وكذا وكذا وكذا، قال يا رب. ماذا قال الخطيب؟ قال الله أعلم، قال مسكون. كل ما جاء أحد على الإمام قال إيش قال الخطيب؟ لأن أجاب ماذا قال الخطيب تركه، وإن لم يجب ماذا قال الخطيب قال احجزوه. حجز مجموعة كبيرة وساقهم إلى القصر إلى عند أبيه. وأما الولد الثاني ماذا أخذ؟ ذهب إلى سوق الأغنام وسوق الأبقار واشترى ثور كبير. شو اسمه الثور؟ لمبو. اشترى لمبو كبير، ثور كبير، وذهب إلى سوق القماش واشترى طاقة من القماش الأبيض، وجاء أخذ الثور صلح له عمامه فوق الثور عمامه، وعاد ساق الثور مع الحراس إلى من؟ إلى عند الولد حتى وصل إلى البيت. فقال الولد الذكي قال يا أبتي هؤلاء الذي تراهم أمامك اختبرتهم لم يجيبوا ماذا قال الخطيب، فكل واحد منهم ثور معمم. ثور ما يفهم يعني، ولكن عليه عمامة. وهذا وجاب الثور لما دخل قال ايش هذا يا ولدي؟ قال هذا اللي ضربت يا ابتي، هذا ثور معمم. قال لزوجته قال يا شفتي الآن هذا أيضا دليل آخر على أن هذا الولد أحمل من ولدي. Dan hendaklah kita bila mana di hadapan orang tua kita bercakap dengan keduanya, kita memilihkan daripada perkataan-perkataan yang elok ataupun yang sopan kepada keduanya. Bila kita bercakap kepadanya, hendaklah kita menggunakan sirah jamak, menggunakan kaifa halukum. Jangan kita macam bercakap dengan kawan kita, kaifa haluka, menggunakan khitab yang biasa sahaja. Maka hendaklah kita beradab dengan menggunakan khitab yang jamak. Seumpama kaifa halukum, menggunakan kalimat jamak ini termasuk daripada adab kepada kedua ibu bapa kita. Dan juga dikisahkan waktu ketika mana Zainal Hamid bin Umar bila mana di hadapan kepada orang tuanya, dia mengatakan apabila aku di hadapan ayahku, maka bila hinggap seekor lalat di hidungku, maka aku tak dapat untuk nak menghalaunya. Kenapa? Kerana adab, aku kena betul-betul beradab di hadapan orang tuaku. Ini di antara adab yang sangat hebat. Sehingga dikisahkan Zainal Harun Ar-Rasyid, beliau mempunyai dua anak, yang satu cerdik, yang satu lagi tak cerdik. Yang satu dia daripada ibu yang berbeza. Jadi Harun Ar-Rasyid ini ianya lebih menyayang kepada anak yang cerdik tersebut. Maka ketika datang kepada salah seorang istrinya yang anaknya kurang cerdik, maka ianya mengatakan kepada Harun Ar-Rasyid, kenapakah engkau tidak menyayang kepada kedua-dua anakmu
dengan sayang yang sama, akan tapi engkau melebihkan kepada putra dari ibu yang pertama dan seterusnya. Ia pun mengadukan akan hal yang sedemikian itu. Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, aku tidak mendahulukan ataupun mengunggulkan salah satu daripada anak-anakku, akan tapi anakku lah yang ianya memilih kepada tempat yang sepatutnya untuk aku muliakan. Anakmu ianya kurang hormat kepada ayahnya, karena ia kurang punya adab kepada anak-anaknya. Akan tapi anakku yang satunya lagi, ianya sangat-sangat beradab kepada aku. Maka dengan kadar adab itulah aku membezakan pelayananku kepada anakku. Maka istrinya pun tak terima. Mana boleh anakku pun beradab, ianya pandai dan cerdik. Kalau kau tak percaya, kata Sayyidina Harun ar-Rasyid, jom kita try, kita coba adakah anak itu memang betul-betul beradab atau tak. Maka dipanggillah anak daripada istrinya tersebut dan dikeluarkan daripada kayu-kayu sugi yang banyak ketika itu oleh Sayyidina Harun ar-Rasyid. Dan ditanyakan kepada anaknya tersebut, wahai anakku, apakah ini? Maka ia menjawab, ini adalah dalam bahasa Arab kayu sugi itu siwak yang jamaknya masawi. Ada masawi yang bermaksud dalam kalimat yang lain, masawi itu artinya keburukan-keburukanmu. Sayyi'atun atau sayyi'atun jamaknya masawi, kalau kejelekan atau keburukan-keburukanmu masawika. Yang dengan dalam arti lafaz yang sama, ia yang mempunyai dua arti. Siwak-siwak, kayu-kayu sugi, ataupun kejelekan-kejelekanmu. Maka dipanggil anak yang satunya lagi, wahai anakku, apakah ini yang aku keluarkan ini? Maka anak yang beradab itu enggan untuk nak menyebut masawi, kerana itu juga kesamaan kata dengan istilah kejelekan atau keburukan-keburukan. Maka ianya mengatakan, hadhihi ditu, ini ada mahasini, ini adalah sebalik daripada istilah atau ucapan kebaikan-kebaikanmu. Dengan kata-kata yang seperti seumpama ini, ayahnya mengatakan, tengoklah macam mana jawapan di antara kedua anakku ini. Yang satu menjawab tanpa ia berfikir bahwasanya kalimat itu mempunyai makna yang boleh mengganggu ataupun menjadikan hati ayahnya tersentuh, karena ianya mempunyai makna yang lain. Sedangkan anak yang satu ianya berfikir sebelum nak mengucapkan kalimat, adakah kalimat itu dapat menyinggung perasaan daripada orang tuanya atau tak. Sehingga ketika mana kalimat yang sama boleh mempunyai arti yang buruk, ianya menggantikan dengan kalimat yang baik. Maka istri pun ianya mengatakan, ini tak masuk dalam tajuk, kerana ini memang masawi, ini kalimat untuk siwak-siwak itu dia betul dalam pengucapannya, hanya kebetulan ianya mempunyai makna yang sama dalam kalimat yang lain yang artinya buruk. Maka dalam satu ketika ianya pun, okey, kita nak try lagi yang kedua. Pada hari Jumat pagi harinya, Sayyidina Harun ar-Rasyid mengatakan kepada kedua-dua anaknya, wahai anakku, keluarlah engkau pada hari Jumat ini, cari dan bawa kepada aku athar, lembu ataupun lembu yang berimamah, athar mu'ammam, kata beliau. Maka kedua-dua anaknya dapat menangkap daripada perintah ayahnya bahwa yang kena dicari adalah athar mu'ammam, yaitu lembu yang berimamah. Anak yang pertama ianya mengambil daripada perintah ayahnya, takkanlah ada lembu yang berimamah. Pastilah kalau yang berimamah ini adalah seorang manusia, akan tapi dikatakan lembu kerana ianya tak pandai, tak dapat mengambil kebaikan daripada nasihat-nasihat orang yang menasihatinya. Maka dia pun pergi untuk menunaikan salat Jumat di hari itu. Ketika khatib menyampaikan khatibnya, kemudian selepas selesai salat Jumat, dia pun berdiri di hadapan pintu masjid dengan dijaga oleh penjaga-penjaga dan pengawalnya. Maka ia pun bertanya kepada setiap orang yang keluar daripada masjid, yang setiap orang di masa itu mereka akan menggunakan imamah ketika melaksanakan salat Jumat. Maka ia bertanya, apa yang disampaikan oleh khatib, apa nasihat khatib kepada kita umat Islam. Maka bila mana mereka menjawab, ia lepaskan. Dan bila tak menjawab, ianya tak tahu dan lain sebagainya, ia pun akan tangkap orang tersebut dan diasingkan. Maka ia pun dapat menghimpunkan beberapa orang yang ramai dan dibawa kepada ayahnya ketika itu. Sedangkan anak yang majdub tadi atau yang kurang adab tadi, dia pergi ke pasar hewan mencari seekor lembu yang sangat besar, kemudian dibelinya dan dikenakan imamah dengan imamah yang sangat besar. Maka dibawalah kepada ayahnya.
Maka ayat mengatakan, mana apa yang telah aku perintahkan untuk kalian bawa kepada aku? Inilah wahai ayahku, kata anak yang beradab. Ini mereka adalah as-saurul mu'ammam. Mereka adalah ibarat lembu-lembu yang berimamah. Mereka guna imamah tapi tak dapat untuk nak mengambil pengajaran daripada apa yang disampaikan al-khatib ketika di hari Jumat, yang sepatutnya mereka mendengarkan dan mengambil pengajaran daripada khutbah tersebut. Maka anak yang kedua, ini yang engkau maksudkan wahai ayahku, atau mu'ammam, lembu yang berimamah. Ya, ini lembu yang berimamah. Maka kata ayahnya mengatakan, tengoklah macam mana perbezaan antara kedua anakku ini ketika mana aku menyampaikan perintah kepada kedua-duanya. كلكم حضرتوا الجمعة اليوم صح؟ كلهم اليوم كلهم حضروا الجمعة اليوم. Hari ini kita semua hadir Jumat kan? كلكم تعرفوا ايش قال الخطيب؟ Kita semuanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. أكيد. Betul. كل واحد عارف ايش قال الخطيب. مشكلة بعض الناس يخرج من الجمعة خطيب طول الأسبوع يصلي على الخطبة، يكتب الخطبة مسكين الخطيب يصلي على الخطبة، فيجي يوم الجمعة يريد أن يلقاها على أحد، أحد ينعس خرج يقول ايش قال الخطيب؟ ما أدري الله أعلم، الله ما عنده. في نفس اليوم ما يدري، كيف بعد أسبوع لا يسأل؟ لا روح الخطبة وأنت مستفيد بقلبك وهذا. لذلك يعني إيه الذين يستمعون القول، قال بعضهم أنها نزلت في خطبة الجمعة يتبعون أحسنه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا تدخلوا وأنت حاضر، وإلا المسألة بعدين يعني إيه كما قالوا إيه يعني فيها إيه فيها ما فيها. فبقينا في الأدب مع الكبار، والأدب مع الحبائب، والأدب مع المشايخ، والأدب مع أهل الفضل، والأدب مع أكبر منا سنا. هذا كله ممن له عليك حق أن تقوم له بمقام الأدب. لابد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم. دخلوا مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة يريدون أن يناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في عندهم قضية قوم، وفيهم كبار وفيهم رجل أو ولد حدث السن صغير. فإذا بالولد يريد يا رسول الله المسألة كذا كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. ما فهم. يا رسول الله كبر كبر، فأشاروا عليه أن أسكت ودع الأكبر منك أن يتكلم. Kemudian hendaklah kita bila mana kepada cerita yang disebutkan sebentar tadi, untuk senantiasa mendengarkan daripada apa yang disampaikan oleh khatib agar supaya kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang disampaikannya. Janganlah kita seumpama setengah daripada orang yang ia menghadiri salat Jumat, akan tapi bila mana ditanya apa yang disampaikan oleh khatib, mereka tak dapat jawab. Kerana ketika hadir dalam masa salat Jumat dalam keadaan mengantuk, tidur dan sebagainya, sehingga dia tak dapat mengambil manfaat apa-apa daripada apa yang disampaikan oleh khatib. Kerana ia menganggap ianya sama-sama sahaja yang minggu lepas kita mendengarkan, sekarang dengarkan khatib lagi, minggu hadapan nak mendengarkan lagi, seakan-akan ianya hanya sia-sia sahaja. Maka hendaklah kita tidak seumpama yang demikian, kita dapat mengambil daripada apa yang disampaikan oleh khatib tersebut dengan mendengarkan apa yang disampaikan ketika dalam khutbah. Kemudian adapun adab yang berikutnya yang kelima, iaitu adab kepada orang yang lagi tua daripada kita. Adab kepada orang-orang tua dan adab kepada para habaib, adab kepada para masyayikh, guru-guru, orang-orang yang mempunyai keutamaan dan keagungan, dan juga adab kepada siapapun orang yang lagi tua umurnya daripada kita. Maka hendaklah kita beradab kepada mereka, kerana mereka orang-orang yang mempunyai hak untuk kita laksanakan adab kepada mereka. Satu ketika mana di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku satu kes pada satu kaum yang mereka ingin menyampaikan kes tersebut untuk diadili di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang yang ketika hadir dalam kaum tersebut ada orang-orang tua dan juga ada orang-orang muda. Maka orang-orang muda ini ingin nak sampaikan daripada apa yang berlaku sebenarnya daripada kes tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sang muda ini mengucapkan daripada kalimatnya di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Wahai pemuda, duduklah engkau, kafir kafir." Ianya pun tak faham dengan ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau mungkin dalam bahasa kafir itu bertakbirlah. Tapi apa yang dimaksud oleh Nabi kafir kafir, ianya pun tak faham. Maka Nabi mengisyaratkan untuk supaya ianya duduk, bermaksud dahulukan yang lagi tua, yang kafir, yang ianya lagi tua daripada engkau untuk bercakap terlebih dahulu. Ianya termasuk adab kepada orang yang lagi tua. Sayyidina
سيدنا علي رضي الله عنه يقول أنا عبد من سبقني بيوم، أنا عبد من سبقني بيوم، يقول سيدنا علي بن أبي طالب. وكانوا أهلنا وسلفنا في ثريد، حتى يمكن إلى الآن إذا دخلتم إلى ثريد تجدوا حبائب كله كبير في السن، كل لحيتهم بيضة بيضة، تجد هذا يشم على هذا. طيب هذا كلهم كبير سن، ولكن قال لا هذا أكبر مني 3 أيام، يقول بعضهم يقول لا هذا أكبر مني بشهر. إلى أي درجة كيف الأدب؟ الآن تجد أولاد صغار مع الحبايب الكبار ما حتى يسلم عليه، أي ولا يصافحوا كذا، وإلا كأنه لا صاحبه. لا، لابد أن يعظموا، ولابد أن يبجلوا، ولابد أن يكرموا، ولابد أن يكرموا. يقول الإمام أحمد بن حسن العباس رضي الله عنه: لا يزال أهلنا وسلفنا يقدمون الكبير في السن ب3 أبواب. في المشي فلا يتقدم عليهم أحد، أنا الحين تجد الحبايب وراء والشباب قدام ما شاء الله. في المشي قال، والثاني في المجلس، مجلس تجد الحبايب وقت الصدارة اللزوم يعني بين الناس يعني ما ينبغي. والثالث في الفاتحة، حين شباب يقول فاتحة كبار ما شاء الله، أهل صلاح وأهل قرب من الله وأهل دعوة مستجابة يرتبون الفاتحة. ويقول الإمام أحمد بن حسن العباس رضي الله عنه: من عادة سلفنا وسادتنا أهل بعلوي لا يتقدم الصغير على الكبير إلا في 3 مواضع. متى؟ في الإمامة، يصلي بالناس إذا كان أذكر وأقرأ القرآن، فاهم؟ وفي التدريس كان حد الحبايب يحضروا بالبركة، لأنه هو مقام التدريس ومقام التعليم، يعلم ويفقه، وهذا لا هو تعلم حتى وإن كان صغير لا بأس. ثالث في مقام الفتوى، في مقام الفتوى إذا جاءت فتوى وجاءت مسألة يعني رخصة أن الصغير يتقدم، لأن إذا كان عنده علم يعني أكثر من الكتاب. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan, ana abdu man sabaqani walau biyau. Aku siap menjadi hamba sahaya kepada sesiapapun yang lagi tua daripada aku, walaupun ianya lagi tua 1 hari sahaja. Bermaksud ianya lagi memuliakan kepada siapapun yang lagi tua daripadanya, walaupun hanya berselang 1 hari sahaja daripada kelahirannya. Dan di antara apa yang dilakukan oleh penduduk kota ini dahulu kala, bahkan sampai sekarang pun, kalau kita masuk ke kota Tarim, mereka akan mendahulukan orang-orang yang lagi tua daripadanya. Bahkan kita dapati di antara mereka yang sama-sama tua sekalipun, yang dah berjanggut putih dan beruban semuanya, ianya mencium tangan daripada orang-orang yang sama tua daripadanya. Maka ketika ditanya, kenapa kamu tak mencium tangannya padahal kau sama-sama tua? Maka ia mengatakan, ianya lagi tua daripada aku selisih daripada 3 hari saja. Ada setengah dikatakan, ianya lagi tua dari aku 1 bulan saja. Maka ini diantara adab kepada orang yang lagi tua. Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, hendaklah kami kaum Ba'alawi tidak akan mendahului orang-orang yang tua. Orang-orang muda tidak boleh mendahului daripada yang tua di dalam 3 keadaan. Adapun di dalam 3 tempat. Yang pertama, di dalam berjalan kaki. Ketika mana berjalan, janganlah kita mendahului orang yang lagi tua. Kita tengok pada zaman kita ini ramai yang tidak mengamalkan adab yang sedemikian ini. Kita dapati orang yang tua berada di belakang, yang muda-muda jalan dahulu di hadapan. Ini termasuk daripada kurangnya adab pada kita. Kemudian yang kedua adalah di dalam mempersilahkan untuk membacakan Fatihah. Maka bila mana kita dapati orang yang lagi tua, maka hendaklah kita persilahkan orang yang tua tersebut untuk membacakan daripada Fatihah, kerana mereka adalah orang-orang yang lebih tua, lagi banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan bahawa orang tua itu adalah orang yang mampu doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita persilahkan orang yang tua terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah di dalam duduk ketika mana di dalam majlis. Hendaklah kita dahulukan orang tua untuk duduk di tempat yang soft, yang paling hadapan diri, untuk mereka boleh bersandar dan sebagainya. Jangan kita biarkan orang tua duduk di paling ujung sekali,
bersama orang budak-budak kecil ataupun orang-orang muda, maka hendaklah kita dahulukan orang yang tua untuk menghormati kepada mereka. Kemudian dikatakan ada 3 keadaan yang muda ini boleh mendahului yang tua. Yang pertama adalah di dalam menjadi imam. Bila mana yang muda ini ianya lagi fasih di dalam bacaan ataupun lagi mengetahui di dalam ilmu agamanya, maka boleh yang muda ini mendahului daripada yang tua di dalam menjadi imam, kerana ia lebih berhak dalam segi ilmunya dan dari segi bacaannya. Kemudian yang kedua adalah di dalam mengajar ataupun tadris, mengajar ilmu agama, memberikan ceramah. Bila mana yang muda ini ianya lagi mahir dan lagi pandai ilmunya berbanding daripada yang tua, maka boleh ianya untuk menyampaikan ilmu daripada walaupun di hadapannya ada orang-orang tua. Kemudian yang ketiga adalah di dalam fatwa, menfatwakan tentang hukum ahkam. Bila mana yang muda ini ianya lagi berilmu berbanding daripada yang tua, maka diberikan rukhsah bagi yang muda ini untuk bercakap terlebih dahulu untuk menyampaikan daripada hukum tersebut walaupun di hadapan orang-orang yang tua. Inilah di antara apa yang menjadi kebiasaan mereka-mereka di Kota Tarim. Dan yang terakhir sekali, كيف تجيبهم بعد الفجر؟ هلا وبعد المغرب كيف نجيب بعد الفجر؟ ما يجيب لهم فرش يناموا. لكن انا اعذرهم، اقول لهم انا اعذرهم لاني اعرف ان كثير منهم جاءوا من العمل، يعني مساكين وهكذا. Kata beliau, walaupun kita datang mungkin setengah kita dalam keadaan mengantuk, beliau Abu Zaid memberikan uzur ataupun beliau memaklumi apa yang antum laksanakan atau ada yang antum alami pada saat ini, kerana setengah daripada antum mungkin datang daripada kerja terus datang ke sini dalam keadaan penting mengusahakan ini beliau masih lagi menganggap ini adalah satu kebaikan daripada antum. خرج سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من بيته يريد أن يدرك الصلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد في الطريق وكان الطريق ضيقا وجد فيه شيخا يمشي على حينة يعني قريب، ولكنه يريد أن يلحق النبي صلى الله عليه وسلم يدرك معه ركعة، ولكنه تأدب حتى يمر الشيخ، تأدب وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام من أو قد رفع من الركوع، ولكن الحقيقة أن جبريل عليه السلام جاء ووضع جناحه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقال انتظر يا رسول الله. فلما جاء سيدنا فلما مر ذلك الشيخ، بعد أن مر ذلك الشيخ خلاص جلس بعد أن مر ذلك الشيخ جاء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ودخل إلى المسجد وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الركوع، فقال اللهم لك الحمد. فقال سيدنا أبو بكر في تلك اللحظة أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول في الركوع من تلك اللحظة شرع سمع الله لمن حمده، يعني سمع الله لمن حمده من تلك اللحظة شرع هذا في السنة، عندما يقول الإمام أو المصلي من الركوع عندما يرفع من الركوع إلى الاعتدال يقول سمع الله لمن حمده، من ذلك الحين شرعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو بكر سأل جبريل لماذا؟ قال إن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أضع جناحي على ظهرك حتى تنتظر لأبا بكر، وأمر ميكائيل أن يحجب الشمس حتى لا تطلع ولا يخرج وقت الفجر. فكان هذا إكراما لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بسبب أدبه. وقيل أن هذه القصة أنها لسيدنا علي، هو الذي كان منتظر، وهذا الشيخ أنه نصراني كافأه الله حتى وإن كان ذلك الشيخ نصراني. هكذا الآداب بارك الله فيكم. ومن الآداب نختم بها الآداب مع المشايخ، الآداب مع المشايخ تؤدب في محاضرة المشايخ، ولا تشير إلى وجهه، ولا تقول يا شيخ وتكثر عليه السؤال، ولا تسأله إذا ضجر، ولا تقول قد قال فلان بخلاف ما تقول، ولا تمسك ثوبه إذا قام، ولا تتكلم في مجلسه. لا بد من مراعاة الشيخ ومن الأدب معه، حتى وصل الأدب ببعض أهل الأدب أنه قال لا أدخل إلى الجهة التي فيها شيخ. شوف الأدب، شيخي هناك بيته قال لا أدخل إلى تلك الجهة، لا يدخل إلى تلك الجهة. من الأدب مع المشايخ. فالأدب مع المشايخ محمود في الظاهر والباطن، يسموه الأدب الحقيقي، لأن هناك أدب حقيقي وهناك أدب الهرار.
الهرار يعني القطط. من هذا أدب الهرار؟ قالوا هذا الذي يحضر في مجالس المشايخ، متأدب عند المشايخ، متأدب وسكينة، وكل ما قالوا حاجة قال نعم نعم وهذا. ولما يخرج إلى البيت شيطان من الشياطين، إذا حد قال له كلمة ولا قال له أحد انفعل كأنه إبليس. هذا اسمه أدب الهرار. أدب القطط، قطة عشان كوتشي مدري ايش اسمها حقتهم ده. هذا أدب الهرار. لا ينبغي لطالب العلم يكون أو الإنسان يكون عنده أدب الهرار. قالوا مرة من المرات شيخ من المشايخ دائما يطالع في الكتب وعنده غاز، زمان ما في كهرباء، وكانت عنده بسة قطة هذبها تهذيب كبير إلى درجة أنها لا تتحرك في مجلس الشيخ، حتى أنه يأخذ الغاز ويضعه فوق رأسها ولا تتحرك. اجلسي خلاص تجلس حتى يكمل الشيخ مجلسه. مرة من المرات جاء لعنده شيخ آخر، والشيخ تعجب قال يا شيخ عجيب عندك قطة. قال نعم لقد هذبتها وربيتها حتى أنها لا تتحرك وأضع فوق رأسها الغاز. قال يا شيخ هذا أدب هرار، هذه ما هو أدب حقيقي. قال لا هذا أدب حقيقي. قال أقول لك هذا أدب هرار. ماذا عمل؟ جاء في المرة الثانية ومعه صندوق، ومعه ايه؟ ومعه صندوق. لما دخل عند الشيخ والهرة متأدبة وفوقها الفازة، فتح الصندوق خرج الفأر. لما خرج الفأر هجمت الهرة على الفأر فارتمت الغازة فوق الشيخ وحرقت الكتب وحرقت. قال ألم أقول لك أن هذا من أدب الهرار؟ هكذا نختم بهذا الكلام. Dikisahkan satu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keluar daripada rumahnya hendak melaksanakan salat subuh berjamaah bersama baginda Nabi SAW di masjid Nabi SAW. Akan tapi ketika mana di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan seorang lelaki tua yang jalannya sangat-sangat perlahan, sehingga ia pun enggan untuk nak melalui atau melampaui daripada orang tua tersebut kerana adab kepada orang yang lagi tua daripadanya. Ketika mana itu beliau pun mengatakan dalam hatinya, jangan sampai aku tertinggal daripada rakaat pertama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan tertinggal jamaah bersama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kerana adab yang sangat hebat daripada beliau terus tak nak untuk melampaui daripada orang yang tua tersebut, sehingga beliau berjalan juga perlahan di belakang daripada orang tua tersebut. Pada masa yang sama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam keadaan rukuk telah pun rukuk daripada rakaat pertama. Akan tapi bagi Nabi SAW tak dapat untuk nak mengangkat untuk melaksanakan i'tidal kerana malaikat Jibril ketika itu meletakkan daripada sayapnya di atas belakang bagi Nabi SAW. Maka ketika mana singkat kisah Sayyidina Abu Bakar telah pun sampai di dalam masjid, akan tapi mendapati baginda Nabi SAW masih lagi dalam keadaan rukuk pada rakaat yang pertama, maka beliau mengucapkan, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal yang demikian itu. Maka ketika itulah disyariatkan orang yang nak mengangkat daripada rukuk untuk i'tidal mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar terhadap siapa yang memuji kepadanya. Yakni pujian yang telah disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu dijadikan asbab syariat untuk kita mengucapkan di dalam mengangkatnya kita untuk i'tidal dengan ucapan sami Allahu liman hamidah. Maka ketika mana telah pun selesai, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq baginda Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina malaikat Jibril, mengapakah engkau menghalangi aku untuk naik ataupun bangkit berdiri untuk melaksanakan i'tidal? Maka malaikat Jibril mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan engkau daripada rukukmu agar supaya tidak terlebih dahulu beri'tidal, karena Abu Bakar As-Siddiq sedang dalam perjalanannya. Ia terlambat kerana menghormat kepada orang yang lagi tua yang berjalan slow ketika itu di dalam perjalanannya. Dan Allah memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk menahan daripada terbitnya matahari agar tidak terbit terlebih dahulu, sehingga engkau dapat menyempurnakan salat subuhmu ini sebelum terbitnya matahari. Tengoklah macam mana Allah Subhanahu wa taala melakukan hal yang demikian kepada orang yang mempunyai adab kepada orang yang lagi tua. Dalam riwayat yang lainnya, hal demikian itu berlaku kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dan orang tua yang berjalan yang dihormat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika itu adalah orang Nasrani. Macam mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan balasan yang begitu hebat kepada orang yang menghormat walaupun kepada orang yang Nasrani, orang yang tua daripadanya. Maka inilah di antara adab kepada orang yang tua. Kemudian yang terakhir lagi, adab kepada guru. Hendaklah kita beradab kepada guru di dalam ketika kita berada dalam majlisnya.
ataupun hendaklah kita tidak memberikan isyarat kepada guru tersebut dengan telunjuk kita. Jangan sampai memperbanyak soalan terlampau sangat bila mana guru kita dalam keadaan penat, ataupun janganlah kita mengganggu kelihatan beliau ketika mereka dalam keadaan letih dan seterusnya. Ini di antara adab kepada masyayikh atau kepada guru-guru. Jangan kita mempunyai adab ini seumpama adab kucing, kata beliau. Adabul hirar ataupun gitar, yaitu adab seumpama adab daripada kucing. Kerana kucing ini beradab bila di hadapan kita sahaja. Akan tapi bila kita dah tak ada, ianya akan menghabiskan semua apa yang menjadi milik kita. Kita pun jangan seumpama itu. Bila mana kita di hadapan majlis para ulama atau para masyayikh, seakan-akan kita Masya Allah duduk dalam keadaan tumakninah. Akan tapi bila mana pergi daripada majlis tersebut, perbuatan kita macam perbuatan syaitan, waliyadzubillah. Maka dikisahkan satu ketika ada salah seorang ulama yang ianya mempunyai satu hewan kucing yang dibelai, yang ianya ditarbiyah dengan tarbiyahan yang sangat hebat, sehingga kucing tersebut mengikut apapun perintah daripada ulama tersebut. Sehingga ketika zaman dahulu beliau ketika murajaah ataupun mempelajari, mengkaji ilmu kitab-kitab, beliau akan meletakkan pelita di atas dari kepala daripada kucing tersebut. Dan kucing itu tidak akan bergerak bila mana di hadapan syekh tersebut. Ini daripada tarbiyah yang sangat hebat yang dilakukan oleh syekh kepada kucing tersebut, sehingga ianya bila mana di hadapan syekh akan duduk tenang, tidak akan bergerak sedikit pun, sehingga di atas kepalanya pun diletakkan pelita, tak akan bergoyang atau tak akan jatuh. Satu ketika ada syekh yang lainnya, kawannya datang berziarah, mengatakan Masya Allah, ini satu hal yang menakjubkan, kucingmu ini ada kucing yang hebat. Maka ia mengatakan ianya sangat-sangat beradab. Maka syekh itu mengatakan, kalau beradab bukanlah, ini adalah adab kucing sahaja. Tengok, kalau tak percaya. Pada masa yang berikutnya, dia pun berziarah dan datang kembali dan membawa satu kotak, yang ketika mana dia duduk, dikeluarkan kotak itu dan dibuka, ternyata di dalamnya ada seekor tikus yang keluar. Begitu melihat kepada tikus itu, spontan daripada kucing tersebut langsung lari dan mengejar tikus tersebut untuk nak menangkapnya, sehingga pelita tersebut terjatuh mengenai kepada pakaian daripada syekh, sehingga terbakar daripada sebagian pakaiannya, dan kitab-kitabnya juga sebagian terbakar. Maka ia mengatakan, tengoklah, ini adalah adab seekor kucing. Ianya hanya beradab bila mana di hadapan sengaja. Kata bila ada sesuatu yang mungkin akan menggodanya, ianya akan hilang adab tersebut daripadanya. الكلام حول الأدب كثير، والوقت يعني ما شاء الله أسعفنا، ونأسف ونعتذر بالإطالة، ولكن ما لا بد منه لا بد منه. فالذين عليهم حق من الأدب كثير منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأدب. الأدب مع كل من له حق علينا، سواء مع الله سبحانه وتعالى أو مع نبيه أو مع كتابه أو مع مشايخنا أو مع إخواننا في الله أو مع أهلنا أو مع من هو أكبر منا أو مع كتابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب، الأدب الذي يرضى الله به سبحانه وتعالى، ويرضي حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ويرضي أهلنا وسلفنا، وأن يرزقنا حقيقة الأدب في الظاهر والباطن، وأن يجعلنا من أهل الأخلاق الحميدة، وأن يرزقنا كمان المتابعة لحبيبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله متابعة كاملة، لا نخرج عن كمال المتابعة طرفة عين ولا أقل من ذلك، في خير ولطف وعافية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى